Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Science Tube. Okey, Science Tube with Mr. Afifi. Teroka Sains bersama Mr. Afifi. Baik, kali ini kita akan sambung uh, topik sains, iaitu untuk sains tahun 3, iaitu tajuk haiwan yang berada di unit 4. Okey, baik. Okey, jadi mari kita lihat. Okey, dalam topik ini kali ini, unit 4 haiwan, kita akan belajar tentang beberapa subtopik. Okey, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana untuk kita mengelaskan haiwan. Okey, pengelasan haiwan. Kemudian kita akan belajar tentang tabiat pemakanan haiwan. Okey, apa yang haiwan makan dan bagaimana kita mengelaskan haiwan mengikut tabiat pemakanan haiwan. Kemudian kita akan tengok tentang kegigian haiwan. Okey, bagaimana struktur gigi haiwan. Kita dah belajar sebelum ni tentang gigi manusia. Jadi kali ini kita nak belajar tentang bagaimanakah struktur gigi haiwan mengikut tabiat pemakanan haiwan. Dan kemudian yang terakhir kita akan tengok tentang bagaimana perubahan tabiat pemakanan haiwan mengikut situasi ataupun habitat haiwan tersebut. Okey? Baik, jadi yang pertama sekali kita nak tengok kali ini adalah tentang pengelasan haiwan. Baik, kalau kamu tengok dekat gambar ni, okey, ada beberapa haiwan. Yang pertama ni kambing. Okey, nampak tak kambing tu? Sedap tak? Siapa suka makan kambing? Cikgu suka makan kambing. Okey, cikgu memang suka sangat makan kambing. Okey. Okey, yang kedua apa? Monyet. Monyet kamu jangan makan. Monyet memang tak boleh makan. Yang ketiga harimau. Macam mana bunyi harimau? Macam mana? Okey. Bunyi harimau pun kita dah takut. Takkan kamu nak makan harimau? So kita akan tengok apa harimau nak makan. Kemudian apa monyet nak makan. Kemudian apa kambing nak makan. Di sekeliling ni adalah makanan-makanan dia lah. Okey, ada daging, ada ikan. Jadi kita tak tahu macam mana apa yang haiwan ni makan. Okey. Jadi dia kata apakah kemungkinan yang makanan yang mungkin dimakan oleh haiwan ini. Okey, yang pertama kita nak tengok. Perhatikan gambar dekat bawah ni, dia ada apa? Arnab, burung helang, kemudian ada ular, ada ayam, ada gajah dan juga ada monyet. Okey, dan pelbagai haiwan ini mempunyai pelbagai jenis makanan yang berbeza. Tak semua sama. Gajah lain dia punya makanan dia. Monyet lain. Ayam lain, ular lain. Macam mana yang dikatakan lain? Okey, macam manusia, kita makan semua kita boleh makan. Okey? Tumbuh-tumbuhan pun kita boleh makan, daging kita boleh makan, beras kita boleh makan dan sebagainya. Okey, tetapi haiwan tidak semua. Okey, dia ada kumpulan-kumpulan ataupun jenis-jenis haiwan yang makan makanan tertentu. Okey, baik, kita tengok. Cikgu dia kata bagaimanakah kita boleh mengelaskan haiwan ini. Okey, kita boleh mengelaskan haiwan-haiwan yang ada dekat atas ini mengikut tabiat pemakanan. Maksudnya kita hari itu dulu kita pernah belajar tentang bagaimana ciri haiwan. Kita mengelaskan haiwan ni mengikut ciri-ciri dia. Okey, ada yang ada paruh, ada yang ada kaki empat dan sebagainya. Kali ni kita nak tengok mengikut jenis makanan. Okey, sekarang ni ada 3 kumpulan yang utama. Yang pertama adalah kumpulan haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Maksudnya dia makan sayur, dia makan rumput, dia makan buah. Okey, dia tak makan daging. Okey. Yang kedua adalah haiwan yang makan haiwan lain. Okey, dia makan sama ada mungkin dia makan daging harimau ke, mungkin dia makan daging ayam ke, okey, mungkin dia makan daging kambing ke, kan? Dia makan haiwan lain. Dan kemudian yang ketiga adalah haiwan yang makan dua-dua. Tumbuh-tumbuhan pun dia makan, haiwan pun dia makan. Yang ini macam kita lah, macam manusia. Okey, kita berada di kumpulan yang nombor 3 ni. Okey, iaitu kita makan tumbuh-tumbuhan dan kita juga makan haiwan lain. Okey, kalau tengok di sini, haiwan-haiwannya adalah apa? Arnab, gajah, makan tumbuh-tumbuhan. Betul tak betul? Okey, kita cuba tengok satu-satu. Okey, kalau arnab dia makan apa? Dia makan? Okey, dia makan carrot. Dia makan lobak.
dia makan sayur-sayuran, dia makan, ada yang kadang-kadang tu dia makan apa, daun-daun kan. Tertentulah, tak semua. Okey, memang asal dia tak makan. Tapi kalau kamu tengok dekat zoo, kadang-kadang kamu suka daun ada daun-daun tu pun dia makan juga. Okey. Yang kedua, gajah. Gajah dia makan apa? Pernah tak kamu tengok gajah makan? Gajah dia makan apa? Buah-buahan, okey. Pucuk-pucuk pucuk-pucuk tumbuh-tumbuhan, okey. Dia makan benda-benda tumbuh-tumbuhan. Dia tak pernah makan daging. Kalau kamu bagi dekat dia daging kambing, dia tak makan. Dia makan apa? Dia makan tebu, okey. Itu tumbuh-tumbuhan yang dia boleh makan. Kalau kamu pergi zoo, kamu akan tengok makanan-makanan apa yang gajah dia makan. Tak pernah pun orang bagi dia makan ayam sekor. Tak pernah orang bagi dia makan letakkan daging lembu kat dia, steak ke chicken chop, tak ada. Okey, dia hanya makan tumbuhan. Okey, baik. Kemudian haiwan yang makan haiwan lain, iaitu ni apa dia? Yang ini kita panggil burung burung helang. Okey, burung helang dia merupakan haiwan pemangsa yang dia mencari mangsa, dia makan daging. Burung tak semua sama ya. Okey, burung helang ni dia makan contohnya kalau kamu pernah tengok National Geographic, dia dekat satu kawasan yang luas tu, dia akan makan daging. Contoh dia makan apa? Dia burung helang dia makan ular. Okey, itu adalah burung helang. Okey, dan kemudian ular sendiri di bawah ini, ular sendiri dia makan daging juga, iaitu dia makan apa? Dia makan ayam, dia makan lembu, dia makan telur ayam kan. Okey, itu adalah haiwan yang memakan haiwan lain. Tak ada pula kamu tengok ular dia makan, kamu bagi carrot, dia makan carrot. No, ular dia tak makan carrot. Okey. Dan juga yang ketiga adalah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Ini adalah haiwan yang makan dua-dua. Macam ayam kadang-kadang jagung, buah-buahan pun dia makan, nasi pun kadang-kadang dia makan, cacing pun dia makan. Okey. Macam monyet pun sama juga. Dia makan tumbuh-tumbuhan kecil, dia makan buah, dia makan. Okey. Jadi kalau kamu dekat zoo tu, kamu cuba bagi apa yang makanan yang pihak zoo sediakan tu pun dia makan. Okey. Jadi haiwan-haiwan macam ni, dia dua-dua dia boleh makan. Okey. Dia tak tertakluk kepada satu benda saja. Dia bukan boleh makan tumbuhan saja, dan dia boleh makan dua-dua, haiwan juga tumbuhan. Okey. Baik. Jadi dia kata, berdasarkan pengelasan di atas, bolehkah kamu berikan contoh haiwan lain yang mempunyai tabiat pemakanan? Okey, sebagai contoh yang makan tumbuh-tumbuhan saja, apa lagi? Apa yang kamu boleh tengok? Dia makan rumput saja ke apa dia? Okey, lembu, kambing. Okey, haiwan yang makan haiwan lain, apa dia? Harimau, singa. Okey, dan juga haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain, apa dia? Okey lah, kamu kata beruang. Okey, ada setengah beruang dia boleh makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Okey, sebab apa? Sebab dia boleh makan ikan. Okey, baik. Jadi sekarang kita tengok, itulah cara macam mana kita nak mengelaskan haiwan kepada 3 kumpulan. Okey, jadi kalau manusia berada di kumpulan yang mana? Yang hijau ke, yang merah ke, yang kuning? Yang mana? Okey, kita adalah kategori kita bukan haiwan. Kita adalah kategori yang makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain, iaitu kumpulan warna kuning. Okey. Baik. Jadi dia kata tabiat, seterusnya kita akan tengok tabiat pemakanan haiwan. Okey. Baik, dia kata apa? Cikgu, arnab ini makan lobak merah dan sawi. Nampak cikgu kata tadi kan? Dia makan lobak, dia makan sawi. Okey. Ya, arnab ialah haiwan herbivore. Jadi yang tadi yang hijau ini kita panggil dia sebagai herbivore. Apa dia? Herbivore. Tengok sini, dia kata dia namakan sebagai herbivore. Maksudnya herbivore ni dia makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Okey? Kerana dia makan hanya tumbuh-tumbuhan, jadi sebab itu dia dipanggil haiwan herbivore. Ingat? Okey. Baik, yang kedua, bagaimana pula dengan harimau yang hanya makan daging? Harimau dia hanya makan haiwan lain sahaja.
Oleh kerana dia makan haiwan lain sahaja, dia dipanggil sebagai haiwan karnivor. Okey. Baik, haiwan karnivor ni maksudnya dia makan haiwan lain saja. Ada dua dah. Yang pertama dia tadi makan tumbuh-tumbuhan saja, herbivore. Yang kedua makan haiwan lain adalah karnivor. Okey. Ada atau tidak haiwan yang boleh makan kedua-dua? Tadi kita dah belajar ke atas, ada haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan makan haiwan lain. Yang itu kita panggil apa? Kita panggil omnivore. Okey. Baik, nampak ni omnivore. Jadi ada tiga kelas ataupun pengelasan haiwan. Yang pertama adalah herbivore, yang kedua adalah omnivore, carnivore, dan yang ketiga adalah omnivore. Okey, jadi kalau kita tengok dekat atas ni, yang hijau adalah herbivore, yang merah adalah carnivore, dan yang kuning adalah omnivore. Okey, baik. Jadi itulah bagaimana cara-cara untuk kita mengelaskan haiwan. Okey, berikan contoh haiwan tadi kita dah bagi tahu dah. Contoh herbivore apa dia, carnivore dan juga omnivore. Okey. Baik. Jadi dikata sini ada sedikit aktiviti. Yang ini aktiviti ni kamu mungkin boleh buat bersama di rumah dengan ayah dan mak kamu ataupun adik-beradik kamu. Okey. Bagaimana untuk mengelaskan haiwan. Okey. Baik, seterusnya kita nak tengok kepada kegigian haiwan. Okey, sebenarnya gigi haiwan ni dia ada struktur yang berbeza. Macam manusia dia ada berapa? Dia ada 3 jenis gigi. Yang pertama gigi kacip, gigi taring dan juga gigi geraham. Tiga-tiga ni ada pada manusia. Okey. Tetapi untuk haiwan, disebabkan dia ada 3 kumpulan tadi, herbivore, omnivore dan juga carnivore, jadi gigi dia tak sama. Untuk haiwan herbivore yang makan sayur-sayuran sahaja ataupun tumbuh-tumbuhan saja, dia mungkin ada gigi kacip, mungkin ada gigi geraham, tetapi dia tak ada gigi taring. Sebab apa? Sebab dia tak perlu nak menyiat makanan. Betul, dia tak perlu menyiat makanan, jadi dia hanya kacip aja. Okey, dia hanya memotong sahaja tumbuh-tumbuhan, jadi dia tak ada gigi taring. Okey, kalau yang haiwan yang makan daging ataupun makan haiwan lain, mungkin dia perlukan gigi taring. Okey, sebab dia nak apa? Dia nak menyiat daging. Betul tak? Jadi kita tengok dekat sini, dia kata haiwan karnivor mempunyai gigi taring yang lebih tajam berbanding dengan haiwan lain. Nampak ni? Nampak gigi taring dia ni. Ini haiwan karnivor. Sebab apa? Sebab dia memerlukan gigi dia untuk mengoyakkan makanan. Okey, ni nampak dia kata gigi taring yang tajam memudahkan haiwan karnivor mengoyakkan daging yang dia makan. Dia bukan boleh pakai tangan macam kita. Boleh ambil apa? Ambil sudu, ambil garpu dan juga ambil pisau, cucuk, kita potong macam makan chicken chop. Tak boleh. Okey, haiwan dia kaki dia untuk berlari dan berjalan tu, kemudian dia makan pakai mulut sahaja. Jadi kalau gigi taring dia tak kuat, macam mana dia nak makan? Betul tak? Okey. Baik, haiwan herbivore yang makan tumbuh-tumbuhan, dia mempunyai gigi kacip yang kuat. Nampak ni depan ni, gigi kacip yang kuat untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Dia potong, kemudian dia apa? Dia terus masuk ke hujung ni, iaitu gigi geraham untuk mengunyah. Ngunyah. Dan bila dah hancur, barulah dia masuk ke dalam badan. Haiwan omnivore, okey. Haiwan omnivore ni lebih kurang macam kita. Mempunyai gigi kacip, mempunyai gigi taring dan juga mempunyai gigi geraham. Tiga-tiga gigi ada. Nampak tak gigi dia ni? Nampak ada gigi kacip kat depan, gigi taring, kemudian gigi geraham kat belakang. Sama tak macam kamu? Cuba tengok, buka mulut. Nampak gigi kacip, gigi taring dan juga gigi geraham. Okey, sebab dia makan dua-dua. Tumbuh-tumbuhan dia potong dan dia kunyah. Untuk daging dia potong, dia siat dan juga dia kunyah. Okey, jadi ada 3 jenis kegigian haiwan mengikut jenis. Sebab itu haiwan ini dicipta mengikut dia punya keperluan. Macam kalau dia makan daging saja, dia tak perlulah ada gigi kacip yang terlalu kuat ataupun banyak. Okey, dia lebih kepada gigi taring. Okey, boleh faham tak setakat ni? Okey, boleh. Jadi kita teruskan seterusnya. Okey, sekiranya haiwan mempunyai kegigian yang tidak sesuai dengan tabiat makan, apakah yang mungkin berlaku? Ni kalaulah kata. Okey, contoh dia kata lembu.
dia ada gigi taring, nampak ni. Dia ada gigi taring macam harimau. Okey, tapi macam mana dia nak potong rumput? Sebab gigi taring untuk apa? Untuk mengoyakkan makanan. Dia nak dia nak potong rumput macam mana kan? Tak sesuai. Okey, dia kata, mengapakah kambing atas tak boleh memotong rumput dengan mudah? Sebab dia tidak mempunyai gigi kacip yang kuat. Dia ada gigi taring yang kuat. Jadi tak sesuai. Kalau singa pula, susahnya nak koyakkan daging. Nampak ni, dia ada gigi kacip macam arnab ni. Okey, gigi kacip yang kuat. Digigit-gigit daging kan lihat kan. Okey, digigit-gigit macam tu, dia tak boleh putuskan pun. Sebab dia tak ada gigi taring untuk mengoyakkan makanan. Okey. Dan juga dia kata apa? Mengapakah singa di atas sukar untuk mengoyakkan daging? Sebab dia tak ada gigi taring. Dia pakai gigi arnab. Okey, itu sebab dia. Okey, baik. Dan juga kalau haiwan omnivore, gigi saya boleh mengoyakkan ikan ini dengan mudah, tapi gigi saya tak boleh memotong buah pisang. Nampak? Kalau kata apa, orang utan ni dia ada gigi taring, dia boleh koyakkan ikan, tapi untuk makan buah-buahan tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada gigi kacip. So susah. Sebab monyet ataupun orang utan ni dia makan dua-dua. Dia makan tumbuh-tumbuhan, dia makan haiwan lain. Jadi dia perlu ada kesemua gigi tersebut untuk dia makan semua sekali. Okey? Boleh faham tak? Okey, jadi kenapakah kegigian haiwan berbeza mengikut tabiat pemakanan? Kerana itulah. Kerana dia sesuai untuk tabiat pemakanan dia. Okey, kalau tak sesuai, kalau tak mengikut tabiat pemakanan, maka dia tak boleh nak makan. Okey, baik. Jadi perubahan tabiat pemakanan haiwan. Dia kata beruang secara semula jadi ialah haiwan omnivore, iaitu memakan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Nampak dia makan apa ni? Dia makan ikan dan kemudian dia makan buah-buahan. Okey, jadi dia omnivore. Namun, ada special case ataupun ada kes-kes tertentu, beruang kutub telah mengalami perubahan tabiat pemakanan. Dia beruang juga, tapi dia beruang kutub duduk di tempat yang terlalu sejuk. Okey, beruang kutub dikelaskan sebagai karnivor kerana hanya makan haiwan lain. Dia duduk dekat tempat sejuk, kutub utara. Yang ada kat situ apa dia? Yang ada hanyalah ikan, daging, penguin, lagi apa lagi? Benda-benda hidup yang haiwan lain sahaja. Tumbuh-tumbuhan tak ada. Pokok apple tak ada kat tempat sejuk. Pokok buah-buahan tak ada kat tempat sejuk. Jadi dia tak boleh makan tumbuhan. Dia hanya makan haiwan. Jadi disebabkan itu mereka mengelaskan beruang kutub sebagai haiwan karnivor. Okey, nampak ni? Ini dia punya beruang ni, nampak dia hanya makan daging sahaja. Okey, jadi sebab itu dia menjadi ataupun dikelaskan sebagai haiwan karnivor. Baik, soalan cikgu. Okey, baik. Jadi untuk topik ini, kita dah tengok kesemuanya. Okey, jadi satu soalan. Okey, sebelum kita ni, ini adalah soalan untuk kamu minggu ini. Okey, dia kata apakah contoh haiwan lain yang telah mengalami perubahan tabiat pemakanan semula jadi? Okey, kamu cuba fikirkan satu haiwan yang telah mengalami perubahan tabiat makan. Maksudnya mula-mula mungkin dia ni herbivore, tapi sekarang dia dah jadi carnivore. Sebab apa? Ataupun mungkin mula-mula dia carnivore, tapi lepas tu dia jadi omnivore. Sebab apa? Jadi kamu cuba cari dalam Google ataupun tanya mak dan ayah kamu dan cuba jawab dalam ruangan komen yang disediakan di bawah ini. Okey? Itu soalan untuk minggu ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi untuk tajuk ini, haiwan, okey, kita dah belajar beberapa bagaimana untuk mengelaskan haiwan kepada 3 jenis, iaitu haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan saja, haiwan yang memakan haiwan lain dan haiwan yang makan kedua-dua. Okey, dan kemudian haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan ada kita panggil apa? Herbivore. Kalau yang makan haiwan lain kita panggil carnivore, dan juga kalau yang makan dua-dua kita panggil sebagai omnivore. Okey, baik, cukup setakat itu untuk kali ini. Nanti soalan kita akan bincang. Cikgu akan buatkan satu episod khas untuk kita membincangkan soalan-soalan tentang topik-topik ini. Baik, jadi jangan lupa untuk subscribe channel cikgu iaitu Afifi Arif untuk mendapatkan lagi update tentang episod-episod yang terbaru, dan juga jangan lupa untuk like juga page Facebook Science Tube Mr. Afifi untuk anda berinteraksi di sana
Apa-apa soalan, apa-apa cadangan, kamu boleh bagi tahu dekat ruang komen ataupun DM cikgu dekat page Facebook tersebut. Okey? Baik, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.